Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada semua sahabat kami di Selamat Pagi Malaysia. Hari ini hari Selasa 29 Ogos 2023 bersama saya Irfan Syahmina Sultan dan juga pasangan saya Raja Sufia Raja Arif, dan alhamdulillah hari ini 12 Safar 1445 Hijri dan insya-Allah diharapkan anda semua dalam keadaan yang sihat walafiat insya-Allah. Jadi tengah cuti sekolah ni pasti ada banyak perancangan bersama dengan ahli keluarga yang tercinta. Tapi sebelum itu kita juga ingin kongsi pada anda antara paparan berita semalam Irfan. Tapi sebelum tu nak tanya Sofia, apa khabar, sihat ke? Okeylah, suara serak sikit. Macam Ella sikit suara Yes, Ella sikit. Dah beberapa hari dah sebenarnya. Tapi saya harapkan Sofi lebih sihat selepas ni. Amin. Dan kalau ikutkan kita dah lama tak bersama sekali kan. Betul. Tapi Afgan pernah berpesan, dia kata jodoh pasti bertemu. Cewa amboi. Okey, baik, kita akan teruskan kepada berita yang terkini dalam negara. Kita lihat kepada kadar inflasi yang tengah mereda sekarang ini. Jadi kadar inflasi Malaysia yang mereda sebanyak 2.0% pada Julai 2023 dilihat memberi faktor positif kepada sektor perniagaan. Dan menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimizul Hazmi Abdul Rashid berkata, ia memudahkan para peniaga membuat perancangan harga jualan dan belian mereka. Dan seterusnya, bagaimanapun kadar inflasi masih boleh dipengaruhi oleh kelemahan mata wang ringgit menerusi barangan makanan yang diimport. Dan beliau juga menambah penurunan inflasi di Malaysia ini juga selari dengan penurunan kadar inflasi di negara-negara serantau Asia yang secara langsung menunjukkan rantai nilai bekalan global seluruh dunia telah pun stabil setakat ini. Ya, dan antara yang lain juga iaitu penurunan kadar inflasi memberikan petanda ekonomi global berada pada fasa perlahan berikutan kurangnya permintaan. Justru Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO mengunjurkan perdagangan dunia hanya akan mengembang 1.7% tahun ini berbanding 2.7% pada tahun 2022. Baik, seterusnya kita beralih kepada berita selanjutnya berkaitan dengan perkukuh ekosistem syarikat pemula. Kerajaan sasar 5,000 syarikat pemula menjelang 2025. Dan antara perincian di sini iaitu mesyuarat Majlis Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian keempat memutuskan perkara itu dan menyasarkan untuk mewujudkan 5,000 syarikat pemula menjelang 2025. Dan Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata single window akan dilaksanakan bagi menyelaras dan menyusun semula fungsi terutamanya berkaitan kerjasama merentasi agensi dan penggiat ekosistem syarikat pemula. Dan ia sebagai sebuah panduan dalam kumpulan dasar dan untuk membuat keputusan. Okey. Dan mesyuarat turut bersetuju mempercepatkan pelaksanaan projek pembangunan identiti digital nasional ataupun IDN di bawah Jabatan Pendaftaran Negara. Okey, itu berkaitan dengan ekonomi. Kita berbalik kepada KBS Komited, Kementerian Belia dan Sukan Komited untuk mempersiapkan prestasi atlet Kesukan Asia Hangzhou yang akan berlangsung pada 23 September ini di sana. Okey. Dan penambahbaikan prestasi para atlet bagi menghadapi Sukan Asia di sana masih teruskan untuk memastikan pulangan pingat buat negara dalam tamasya sukan itu. Dan menurut Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh, Kementerian Belia dan Sukan komited dalam usaha untuk menyiapkan para atlet dan beliau juga yakin semua atlet mampu melakukan yang terbaik di sana nanti. Ya, betul. Dan juga antara yang lain, jika kita hendak mengurangkan roadblock supaya koordinasi itu bagus dan kita akan bekerjasama erat untuk bawa ke Sukan Asia nanti, katanya. Baik, dan seterusnya juga kita ingin kongsi pada anda berkaitan dengan iaitu Kerajaan Perpaduan Komite memastikan tadbir urus berkaitan hal ehwal Islam dilaksanakan dengan sebaiknya seperti dihasratkan oleh Majlis Raja-Raja. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan di bawah pimpinannya sentiasa bersiap siaga menambah baik hal ehwal Islam di Malaysia agar inklusif dan bukan sahaja memberi manfaat kepada umat Islam, malah rahmat kebaikan Islam juga dirasai oleh masyarakat bukan Islam. Ya, itu berkaitan dengan hal ehwal Islam dalam negara. Kita nak beralih kepada isu kesihatan, kalau boleh sedikit kita sentuh, berkaitan dengan isu batuk kokol yang semakin lama semakin merisaukan sebenarnya. Dan untuk kita mencegah jangkitan ini, kita perlu mengambil vaksin. Itu adalah langkah terbaik kerana isu ini tidak boleh dipandang ringan. Bayangkan dalam satu masa 15 ke 17 orang boleh dijangkiti. Jadi kita ini mempunyai kadar keboleh jangkitan yang kedua tertinggi dan batuk kokol mengakibatkan keradangan dalam salur pernafasan. Dan paling berisiko sebenarnya Sufi adalah bayi yang berusia kurang 6 bulan. Jadi simptom utamanya adalah batuk yang kerap dan berlarutan. Dan setakat 19 Ogos yang lalu, 329 kes pertusis dilaporkan di seluruh negara membabitkan 23 kematian. Ya, dan meskipun batuk kokol mempunyai kadar keboleh jangkitan yang tinggi, ia boleh dicegah melalui pengambilan vaksin. Dan kalau kita lihat sebenarnya anak kecil pun bayi kan boleh juga mengambil vaksin pneumokokol ni untuk
memastikan radang ataupun paru-paru mereka lebih terjaga lah, insya-Allah, daripada dijangkiti virus tersebut. Ya, sebab kesihatan itu adalah aspek yang paling penting untuk kita jaga. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini.